Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Apakah kau coba untuk menafikan ikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Apakah kau tak mampu untuk menentukan di antara kaca dan permata? Betapa telahmu memaksaku mengundurkan diri. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Dan ku tersandar begini meratapi hati yang telah dilukai. Aku sedang betapa hinanya di matamu. Itu tadi Di Matamu dari Sufian Suhaimi. Hari ini 26 Jun 2020. Kembali dalam Wanita Hari ini bersama saya Fatin Hamad Yusof dan juga Farin Ahmad. Ya, terima kasih Sufian Suhaimi. Saya penuh penghayatan untuk pembukaan pada hari ini. Dan di matamu semua penonton-penonton Wanita Hari ini, terima kasih kerana terus menyaksikan kami di Wanita Hari ini pada hari Jumaat ini. Dan Sufian akan bersama kita di penghujung nanti dengan lagu terbaru daripada beliau. Tapi apa yang kita fokuskan sekarang adalah topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan pada hari ini mengenai hikayat perkahwinan. Dan berkata hikayat perkahwinan ini pastinya berkenaan rumah tangga dan juga apa yang kita nak tekankan di sini, Farin. Berkenaan kejutan. Kejutan. Kita nak wawarkan mengenai topik hari ini, iaitu pentingkah kejutan dalam rumah tangga. Awak rasa penting atau tidak? Okey, kami sebenarnya dah berbincang sebelum kami bersiaran secara langsung sebentar tadi. Kalau saya sejujurnya, saya sebagai seorang lelaki, saya kata macam saya tak berapa suka kejutan. Ada sebabnya, nanti kita akan bincangkan. Pasal apa? Bila ada kejutan ni, saya risaukan dia ada orang kata expectation daripada wanita tu. Dan juga mungkin kejutan tu juga akan mungkin banyak macam ada dalam fikiran kita. Saya lebih suka bersedia. Terus teranglah, terus terang. Tapi perempuan dia lain tau. Tuan-tuan dan perempuan lain, emosinya, jiwanya lain. Kita tanya Faida. Awak macam mana? Kita bukanlah suka sangat kejutan, tapi kita rasa kejutan tu macam dihargai lah. Saya tahu kenapa tahu. Kalau perempuan, kalau dia kata oh so sweet my kan, God. oh suka kan. Okey, baik. Jadi suatu mungkin secara santai kita akan bincangkan, tapi orang kata selalu berlaku dalam kehidupan kita. Jadi sekiranya anda ada sebarang pendapat ingin dikongsikan mengenai topik kita pada hari ini, sila komen di facebook.com/WHI
TV3. Saya tahu mereka ramai yang ada pengalaman. Ada yang surprise tak jadi. Macam Fatih kata tadi, kecundang pun ada juga. Macam orang kata mengecewakan pun ada juga. Jadi pelbagai pengalaman dan itu yang kita akan bincangkan hari ini. Dan kongsikan apa sahaja pengalaman anda, mungkin kita boleh sampaikan kepada tetamu-tetamu kita sebentar saja nanti. Kita nak berhenti rehat seketika, Farin. Okey, pastikan anda tidak ke mana-mana. Wanita hari ini. Mataku mana mataku? Kau buat gini ke apa? Hitler mana? Hitler mana? Hitler beratmu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday to you. Aha, tengok tu. Betul surprise, tapi sampai suami dia pengsan. Jadi macam mana kita nak mendefinisikan surprise tu bagus ke tak bagus, perlu atau tidak? Dia dah macam surprise, lebih kurang prank juga. Okey, kita nak bercerita panjang mengenai topik kita hari ini. Dan di studio kita hari ini kiranya pertama kali lepas PKP. Dia ke sini kan. Kita nak bersama dengan perunding motivasi iaitu Encik Syaiful Bahari. Terima kasih kerana bersama Wanita hari ini. Okey, tetapi belum lagi bersama kita adalah tetamu kita pada hari ini, sepasang suami isteri. Okey, tapi kita saksikan dulu siapakah mereka. Saksikan. Ya Allah. Dulu Haziq ada dalam ni tau. Lepas tu? Sekarang siapa dalam tu? Happy Daddy's Day sayang. You are the greatest daddy in the world. Thank you. Thank you. Sweetnya Putri. Ya, korang lagi sweet. Alamak. Wow, so sweet. Tapi apa, inilah dia tetamu kita pada hari ini. Haziq Husni dan isterinya Ayunda Putri. Surprise betul. Wow. Awak tak panas ke duduk dalam beruang tu? Perlu juga. Nasib baik saya tolak job tu, so saya buat kan. Dia lagi panas lepas dengar saya cakap macam korang lagi sweet. Tapi sebenarnya saya bukan nak cakap korang lagi sweet. Korang pun sweet. Dia nervous tu sampai saya Tapi Basah Haziq tangan. bila nampak Putri keluar daripada bear tu, apa perasaan? Terkejut. Memang saya tak expect langsung yang tu Putri. Saya tak tahu pun yang macam pada hari tersebut yang dia nak datang buat surprise. Saya tengah on air macam biasa dekat radio. Tiba-tiba ada social media Hot FM datang kata nak buat TikTok kat luar. Saya pun ikutlah macam biasa, memang lagi buat TikTok. Okey, tapi itu yang nanti kita nak bincangkan, tanya kepada pasangan ini bagaimana reaksi itu, seperti mana jangkaan ataupun tidak dan sebagainya. Kan? Okey, tapi kita buka dulu soalan pertama kepada Cik Saifullah. Okey, kita umum je dulu. Pentingkah kejutan dalam rumah tangga? Pasal kita takut kejutan juga. Tapi jangan sampai jadi terkejut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada sahabat saya Fahrin dan juga Fatin FF hari ini. So
kebetulan sama baju. Bukan nak buat kejutan tetapi kebetulan. Okey, baik. Perlukah kejutan ini dalam sebuah rumah tangga? So itu persoalan yang diajukan sebentar tadi dan saya rasa dan saya kira persoalan ataupun orang kata kejutan ini sebenarnya bagi saya lah, pendapat saya sebagai seorang insan peribadi, saya mengatakan bahawa perlu. Perlu. Kenapa? Sebab sifat fitrah manusia ni disukakan kepada kegembiraan, orang kata sukakan kepada kebahagiaan, dan kita dapat tengok tadi muka Haziq bila isteri buka je bear tu kan, hilang kemacuan dia sebagai seorang lelaki pada ketika itu. Tercengang. Tetapi pastinya dalam hati dia berbunga-bunga pada ketika itu. Saya yakin dan percaya. Nanti mungkin dia boleh share. Sebab apa? Sebab fitrah manusia ni disukakan kebahagiaan, disukakan kegembiraan. Sebab itulah kata baginda Nabi SAW, saya bawa sedikit je hadis Tabrani. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan manusia, pekerjaan yang paling disukai oleh Allah adalah pekerjaan membahagiakan orang lain. So kata Nabi SAW. Maknanya kalau kita melakukan kejutan, of course kejutan yang kita bincangkan pada hari ini dengan semua penonton wanita hari ini adalah kejutan yang positif, yang memberi kebahagiaan, memberi orang kata kenangan yang baik, kenangan yang indah kepada pasangan, kan. So dengan kebahagiaan yang kita berikan tersebut, ianya sangat penting dalam asam garam rumah tangga itu sendiri. Sebab itulah kalau kita lihat kepada saya sikitlah sirah baginda Nabi SAW pun pernah membuat kejutan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ka'ab. Apa dia kata? Dia datang ke Abdullah bin Ka'ab, wahai Abdullah bin Ka'ab, sesungguhnya aku diberitahu oleh Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk kamu membacakan Al-Quran kerana bacaan Al-Quran kamu sebaik bacaan Jibril AS. Bayangkan bagaimana pada ketika itu Abdullah bin Ka'ab dapat berita tu, wow, kan? So baik, inilah yang dinamakan bahawa sebuah kejutan itu merupakan resepi antara resepi kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Maka tak hairanlah video yang kita tonton tadi, tapi yang itu saya rasa macam over lah pula. Bandingkan. Yang tu yang kerabu Cik Abel tu. Sampai pensan pula suami itu nanti ni. Cik Saiful, di penghujung nanti saya nak tanya juga tentang mungkin ada etika atau cara kita nak buat kejutan kat orang ni. Seperti mana kejutan adanya bunga putih dah tu, kejutan daripada rumah ke? Yang ini style. Okey, macam Cik Saiful cakap tadi berkenaan dengan fitrah dan sebagainya. Lumrah wanita ni dia sukakan benda-benda kejutan, benda-benda yang istimewa ni kan. Betul. Saya mewakili wanita lah. Okey. Lepas tu macam tadi kita tengok Putri terbalik melakukan surprise kepada Haziq. Tapi selalu ke ataupun mungkin ada waktu-waktu birthday, Father's Day ataupun bagaimana pendekatan ataupun kejutan ada sejarah tu? Haziq dah pernah buat kejutan juga. Adakah ini budaya anda? Tak adalah, bukan budaya sebenarnya. Sebab Putri sebenarnya bagi surprise ni saja nak appreciate dia. Sebab selalunya pun memang Putri tak pernah. Father's Day ni first time Putri buat surprise untuk Haziq. Datang dekat office, Putri fikir Putri bukan jenis orang yang romantik. So tak reti nak buat surprise yang macam bagi bunga ke, makan dekat restoran fancy-fancy. And then Putri terfikir, tak apa, buat yang lain daripada lain. Putri datang office jadi teddy bear. Tapi kita nak tahu juga usaha anda tu, effort anda tu, mesti ada yang bersubahat dan susah ke nak buat kejutan-kejutan macam tu? Sebenarnya susah sebab macam ni. Time Haziq keluar tu, ini Putri nak atur masa. Okey, pukul berapa nak kena sampai office? Sebab Putri nak tinggalkan anak-anak juga dekat rumah dengan maid. So itulah Haziq ni dia cepat tahu macam boleh bau benda. Dia macam Kita tengok dapat muka detail Putri lah. macam Kita pernah kerja detektif. takut kantai tu. Nak simpan tu Putri buat muka macam buat tak tahu. Sebab dia buat muka dalam tu kita tak nampak pun. Sebab dia memang kat dalam tu. Lepas tu bila dia datang dengan satu tim yang hantar kejutan. Hadiah itulah. Sebab sekarang kan memang banyak ada beberapa company yang buat surprise delivery apa semua. Saya ingat dia hantar saja. Dan memang ada maskot tu kat situ. Dan saya siap buat high five apa semua dengan dia. Tapi memang tak tahulah tu siapa. So bila dia buka tu adalah dia, wah, itu kejutan, satu kejutan yang sangat
sangat Luar biasa lah. Luar biasa sebab hari bapa sebelum tu. Okey, itu macam Putri kepada Haziq. Tapi macam Haziq sendiri, kalau kita tahu, apa jenis kejutan yang Haziq suka? Saya Apa ada pernah? banyak kejutan yang saya pernah buat dekat Putri. Saya tengok muka pun dah tahu dah ni. Tapi kejutan ni ada kejutan baik, kejutan jahat. Itu yang kita nak bincangkan juga. Okey, kejutan baik ni adalah kejutan yang macam kita buat ni lah. Kita beri hadiah, kita buat kejutan bila datang untuk surprisekan dia tak sangka kita sampai. Tapi kejutan jahatnya adalah bila dalam rumah tangga, kalau kita buat kejutan yang macam abang sebenarnya kontak X. Contoh, kejutannya macam tu. Saya kontak bekas kekasih saya, dia kata dia nak datang jumpa awak apa semua. Tapi sebenarnya tak ada pun. So itulah kejutan Prank jahatnya. lah, prank. Prank. Itu macam tu kita orang memang takkan terima benda-benda macam tu. Betul. Dalam rumah tangga benda tu sangat tak baik. Toxic. Kan toksik. Jadi kita menjurus ke arah kejutan yang baik tu. Merapatkan. Saya ada satu kejutan yang saya paling ingat lagi yang saya pernah buat kat Putri. Putri dengan anak saya yang pertama Hedi masa tu berada kat Medan. Kat Indonesia, kat kampung diorang lah. So diorang nak flight balik ke Malaysia. Tapi Dekat Jakarta masa tu. Jakarta. Tengah buat visa Oh, Korea. Jakarta. Okey. Dekat Jakarta. Tak ingat ni. Lupa kau Jakarta. Lelaki biasa. So, diorang kat Jakarta. Dia nak balik ke Malaysia. Tapi bila Putri seorang bawa anak seorang dalam flight, masa First macam time sebab struggle Putri lah. takut. First time dia nak bawa. Sebab masa hantar ke Jakarta saya ikut. Saya balik awal untuk sebab ada Kerja kerja. lah. Tapi pada hari dia nak balik ke Jakarta, saya beli tiket flight pergi ke Jakarta untuk saya bawa balik dia orang pada hari tersebut juga. Itu adalah kejutan yang saya paling ingat sekali lah. Walaupun kejutan tu tak mahal, tapi kejutan appreciation tu. Appreciation Yelah, macam Tapi kalau untuk kita rasa macam meringankan beban kita macam tu. Dia punya Kenangan. effort tu sebenarnya. Usaha tu sebenarnya. Okey, baik Cik Saiful. Tadi kita dah dengar dia ada beberapa kategori. Okey, kita tak nak melepaskan untuk berbincang mengenai ini. Kejutan yang mengejutkan, yang baik dan kejutan yang terkejut. Sebagai contoh ada itu tempoh hari ada juga viral saya tahu antara lelaki yang suka buat main. Kejutan dia ialah yang abang nak kahwin satu lagi. Jadi terkejut rumah ni. Okay. Jadi benda-benda macam tu, adakah sebenarnya pada pendapat Cik Saiful, adakah ia membawa kepada kebaikan ataupun bagaimana agaknya? Okey, terima kasih. Baik, ada kejutan yang bersifat positif, ada kejutan yang orang kata macam kata Haziq tadi yang bersifat negatif. So ianya bergantung kepada keterbukaan pasangan tersebut di dalam menerima sebarang kejutan tersebut. Namun saya lebih suka mengingatkan bahawa kalaulah kejutan tersebut yang kita dapat fikirkan, insting kita merasakan bahawa kejutan tu akan banyak memberi kemudaratan, baik elakkan. Maka jauhkan. Sebab ada banyak lagi kejutan-kejutan dan fokus kita adalah kejutan yang kita nak berikan adalah kejutan. Bak kata Haziq tadi, dia meninggalkan satu sejarah, satu kenangan yang indah terhadap pasangan. Itu adalah jauh lebih baik. Sebagai contoh Aziz katakan tadi dia terpaksa beli tiket kapal terbang untuk pergi turun ke Jakarta semata-mata untuk bawa wife dan anak balik. So secara tidak langsung sebenarnya dia telah melukis ataupun mengukir satu sejarah yang akan diingat sampai bila-bila oleh pasangan tersebut di atas pengorbanan seorang suami. Kan itu lebih baik. Terlupa Jakarta Medan tak apa. Terlupa usaha tu kita ingat. Yang penting betul tiket tersebut dan keadaan tersebut dengan orang yang berkenaan. dia akan ingat benda tu sampai bila. Farid ni lelaki ke perempuan ni? Okey. Kalau macam kita nak cakap kejutan ni mesti melibatkan bunga, effort. Okey, terima kasih. Nak kena ramai-ramai kawan sepakat semua. Itu memerlukan kos yang tinggi. Bagaimana untuk mungkin pasangan yang tidak berkemampuan tapi nak melakukan kejutan juga. Bagaimana? So saya nak respon sikit soalan yang Fatin bagi tu. Okey, terima kasih banyak. Sebenarnya kejutan ni saya nak buka ruang lingkup dia lebih besar. Dia tidak semestinya bergantung kepada dalam bentuk wang ringgit, barang, harta dan sebagainya. Kadang-kadang perubahan sikap pasangan tu juga merupakan kejutan. Dan jangan silap, ada kalanya perubahan sikap itu yang membawa kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih positif. Sebagai contohlah kan, Haziq contoh perangai lama dia ni contoh. Contoh. Saya terima. Contoh, lepas mandi tuala atas katil. Contoh kan. Tapi dia berubah. Ni contoh, tak betul. Saya tanya balik. Tengok pasangan ni maknanya betul, okey. Macam betul. Okey. Tetapi hari itu dia nak buat kejutan terhadap isteri dia, azam dia tahun baru dia nak berubah. So kejutan dia apa? Setiap kali mandi tuala digantungkan. So isteri pun melihat, wow,
ini satu perubahan, satu kejutan. Sebab apa? Suami dah berubah. Sebagai contoh. Contoh juga Fadin Ahmad contoh. Setiap kali keluar rumah contoh kena adik. Kena adik. So jarang-jarang sebab saya busy kan nak peluk wife. Tapi kali ni bila habis hari ni dia buat kejutan, setiap sebelum keluar rumah disiplinkan diri peluk isteri 10 saat. Contohlah 10 saat. So apa yang Fatin katakan tadi betul. Saya sangat setuju. Untuk semua penonton-penonton yang ada di luar sana wanita hari ini, tolong jangan menilai pasangan anda berdasarkan harta, duit ataupun apa saja bentuk barang sebagai satu tanda atau berlambang kasih sayang pasangan anda kepada diri anda. Tetapi ingat, perkataan, sikap, perubahan tingkah laku dan sebagainya itu juga merupakan sesuatu kejutan yang boleh kita hadiahkan kepada pasangan. Okey, mungkin anda berdua sebagai pasangan siapa-siapa boleh jawab dulu. Tapi kalau kita tengok sebenarnya orang kata spark ataupun perkahwinan tu dari semasa ke semasa dia akan berubah. Dan adakah juga faktor usia tu sebenarnya anda rasa memainkan peranan juga dalam kadang-kadang bila dah tua dia tak rasa lah nak main surprise ni. Karen dah habis. Awak dah buang tebiat ke? Mungkin ada benda tu. Apa pendapat Haziq lah dah berusia perkahwinan selama berapa tahun? 4 tahun. 4. Dan mungkin nanti 10 tahun. Adakah anda mungkin akan kekal macam ni? Kita berada dalam fasa awal-awal lagi. Sebenarnya 4 tahun masih awal. 4 tahun adalah fasa untuk kita main surprise. Surprise lagi. Kan? Sebenarnya surprise ni untuk macam Farin cakap tadi menghidupkan spark tu. Ya, betul. Kan? Betul? Kita nak memberikan satu kejutan tu untuk kita happykan kembali hari tersebut. Supaya wife kita tahu yang kita ingat hari jadi dia. Ingat anniversary dia. Kan? Ingatlah benda-benda lain. Supaya kita tahu yang walaupun dah lama, kita masih lagi sayang. Kita masih lagi cinta. Tapi macam yang kita cakap juga tadi, kejutan ni bukan setakat dengan wang ringgit. Betul. Kalau mungkin orang cakap, kau boleh surprise beli kereta, boleh surprise beli handphone sebab gaji besar. Sebab gaji besar. Tapi sebenarnya bukan itu saja surprise. Kan, surprise ada macam-macam lagi. Betul. Macam dia pun banyak juga buat surprise kat saya. Okey, kalau macam surprise kan, kita nak bercakap mengenai surprise ni. Tidaklah orang kata spark tu betul, saya setuju sangat. Tapi bukan pada hari-hari yang macam Father's Day, birthday dan sebagainya. Benda ni sepatutnya berterusan. Kalau nak kejutan tu bila-bila masa saja. Apa pendapat Puteri Mekar Sari? Ayunda Puteri. Dia sebut nama penuh. Ayunda Puteri Mekar Sari. Ya. Kalau macam pendapat Puteri pula, sebenarnya surprise ni lebih kepada bentuk appreciate lah kepada pasangan untuk happykan dia. Macam Haziq pun bukan sebab Mother's Day ke anniversary ataupun birthday. Kadang-kadang pernah ada satu hari tu dia balik daripada office, balik rumah, dia bawa Pandora. Okey. Sebenarnya Puteri tak tahu kenapa dia beli. Dan dia kata tak adalah, habis saja je beli. Pakailah. So macam thank you, happy. Ada buat salah ke masa tu? Tak ada. Tak ada. Ramai ingat bila saya buat kejutan saya ada buat salah. Itu pun kena betulkan ya para isteri. Persepsi. Tak. Sebab mungkin pada hari tersebut kita ingat penat lelah dia. Kita ingat kesusahan dia berada di rumah untuk menjaga anak. Lagi-lagi seorang-seorang dekat rumah jaga 2 anak, bangun nak kena bagi makan, nak kena tukar lampu, nak kena apa semua. Pengorbanan seorang ibu ni adalah sangat besar. Jadi saya fikir apa kata saya berikan sumbangan yang tak seberapa ni. Macam tu pun kira besar juga Aziz. Cuma kadang-kadang pun bukan sebab ada gift lah. Macam malam kalau macam Puteri tidurkan anak-anak, Haziq kemas rumah, tu kira dah surprise juga bagi Puteri. Betul. Puteri turun bawah check macam, wow, dah kemas. Mainan tu tak sepak. Apa? Perempuan ni, Cik Sepul, Fatin, Haziq. Kita bawa balik durian pun dia suka. Betul. Kita bawa balik durian, punya seronok kan. Okey. Tapi tak apa. Apa kata kita dengarkan apa pendapat daripada mereka di luar sana sebentar saja lagi. Okey. Kalau kita sempat dengarkan. Tetapi kita nak balik kepada Cik Saiful lah. Okey, bila kita cakap tentang tarikh, tentang masa. Okey, kadang-kadang ini ada bahayanya juga. Asyik buat kejutan sampai benda tu jadi basi. Pun bahaya juga. Betul. Kan? Jadi bagaimana kita nak elakkan dan kena pada masa ni? Okey, terima kasih. So soalan yang bagus. Sebenarnya kejutan ni dia tak perlu selalu. Baru dia nama surprise. Betul? Kalau dah hari-hari buat kejutan, orang kata dia punya apa? Dah biasa. Dah biasa. Dah lari kan. So dia kena kadang-kadang ataupun perkara tersebut sekali-sekali. Tak lari lah. Dan yang paling utamanya sebenarnya kejutan ni adalah
yang biasa saya buatlah bukan kejutan pada hari-hari yang istimewa. Sebab apa? Pada Boleh hari-hari yang jangka. istimewa boleh jangka. So dia bukan dinamakan kejutan. Hari-hari yang biasa. Surprise kan contoh nak bawa family ataupun keluarga pergi melancong dan sebagainya, tak bagi tahu. Dan kejutan itu saya pernah buat kepada keluarga saya. Kan pergi ke melancong dan sebagainya tapi tak bagi tahu orang rumah. Kan. So perkara-perkara tersebut yang pertama macam yang saya katakan tadi, dia akan lebih membahagiakan rumah tangga tersebut. Nombor dua, bab yang saya ulang balik semula tadi, dia akan mencipta sejarah kenangan yang terindah untuk ahli keluarga. Because ada pasanganlah, suami, isteri dan anak-anak. Dan yang ketiganya, insya-Allah dia akan mewujudkan satu hubungan yang tidak membosankan. Betul sebab saya setuju. Kadang-kadang benda-benda kecil tu yang kita ingat sebenarnya. Betul. Okey, di hujung siaran kita nak tanya juga Haziq dan juga Putri mengenai tips bagaimana untuk orang kata berkenaan dengan kejutan ni, perlu untuk sentiasa ada kejutan ke? Okeylah, betul. Tentang perancangan, bagaimana tergerak hati dan kenapa nak buat. Mungkin. Okey, sebenarnya kalau macam tergerak hati ni sebab Putri tahu Haziq orang yang bekerja keras. Sebab lagi-lagi dia seorang suami, dia pernah mencari nafkah untuk family, terutama untuk anak-anak. Dia selalu sentiasa berusaha untuk happykan kita orang. So, tak salah kalau bagi dia appreciate, bagi dia happy, semangat kerja untuk dia semangat. Okey, Haziq sini macam mana? Okey. Macam saya sendiri, saya suka melihat orang yang saya sayang tersenyum. Saya suka bila tengok diorang nampak muka happy tu. Kan? Kita bagi sesuatu kepada mereka, benda yang mereka suka. Kita bagi satu benda yang mereka akan ingat. Jadi bila diorang senyum tu maknanya diorang bahagia. Diorang bahagia. Kita berjaya buat mereka saya bahagia bila orang yang saya sayang bahagia. Okey. Kita sama Haziq. Kita sama. Okey, Cik Saiful. Ringkas Rumusannya. Okey, baik. Topik kita hari ini adalah berkaitan dengan kejutan dalam rumah tangga tersebut. Suatu perkara ataupun dia sebenarnya salah satu kaedah untuk membahagikan pasangan. Betul. Harus diingat kepada semua penonton wanita hari ini, kalau anda mendapat pasangan yang tak pernah dalam sejarah buat kejutan kepada diri anda, itu tidak bermakna dan tak bererti pasangan tersebut tidak menyayangi anda. Betul. So because kasih sayang itu sangat besar. So individu menzahirkan kasih sayang tersebut dalam sikap ataupun dalam perbuatan yang berbeza-beza. Jangan dijadikan kayu ukur, pasangan yang sayang dekat pasangan dia mesti ada kejutan dalam hidup. No. Sebab ada setengah individu dia tak pandai buat kejutan, dia tak dan dia tak, orang kata apa, tak ada kemampuan untuk buat kejutan dan sebagainya, tapi dia zahirkan kasih sayang tersebut dalam bentuk dan dalam kaedah yang berbeza-beza. So kena buka fikiran kita, kena terima pasangan itu seadanya, dan kepada pasangan yang selalu buat kejutan, itu adalah hadiah. So hadiah bahawa anda dibahagikan dengan pasangan yang suka membuat kejutan, bersyukur. Selagi mana pasangan itu ada di sisi anda. Kena tahu kasih sayang tu bukanlah kejutan sebenarnya. Betul. Ada juga orang yang tak suka kejutan langsung. Betul. Ada pelbagai cara. Kena fahamlah, kena kenal pasangan kita. Jadi kita ucapkan sekali terima kasih kepada Ayunda Putri Mekarsari dan juga suaminya Haziq Husaini dan juga Cik Mapat Haziq Husni. Haziq Husaini. Husni. Cik Saiful, terima kasih banyak. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih. Kita kembali lagi dan anda bersama kami di Wanita hari ini pada hari Jumaat ini, dan seperti biasa kita akan bawakan anda bersama dengan seorang cukup istimewa bersama produk istimewa mereka. Dan kali ini kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare, yang akan bawakan 3 produk berkualiti dari V Asia. Assalamualaikum Datuk Azril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampak kaya kebetulan serba biru kita sama hari ini. Ya betul, serba biru selalu sama Farid. Okey Datuk, pada hari ini 3 produknya, Apple Stock, Orange Stock, Perfect White dan juga C+, pastinya ingin dikongsikan bersama para penonton. Silakan. Okey, terima kasih Farid. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Farid, saya kira seiring dengan peningkatan usia ya, ramai di antara kita sebenarnya yang mengalami masalah kata orang tu bentuk badan kurang menawan ya. Ini disebabkan oleh kata orang tu, salah satunya disebabkan oleh faktor hormon yang tidak seimbang. Yang keduanya ya disebabkan oleh kata orang tu selera makan yang berlebihan sangat-sangat tinggi ya. Dan yang ketiganya belum ditambah lagi ya dengan masalah lemah metabolisme ya. Mana kalau kita kira ya, masalah metabolisme yang rendah ni boleh menyebabkan seseorang tu ada masalah perut boncit, boyot ya. Kata orang tu perut tidak selesa, terasa berat ya badan. Dan kalau kita perhatikan ya,
disebabkan oleh masalah ini ya, ramai juga di antara kita kadang-kadang ya bila berada dekat tandas tu dia memerap lambung sangat. 10 hingga 15 minit, ada juga yang sampai 20 minit ya, kata besar, ada masalah pembuangan, susah untuk lawas ya. Dan kalau kita tengok ya, tambahan lagi ya, kata orang tu amalan ataupun tabiat pemakanan yang mana sukakan makanan segera, makanan yang berboreh, makanan berminyak ya. Kalau kita tengok ya, apa dia makanan yang sangat manis, dia saya kira perkara ini akan membimbangkan dia, yang mana menjurus kepada gaya hidup yang tidak sihat, pemakanan yang tidak sihat. Jadi dia susah untuk kata mencapai bentuk badan yang menawan. Dan salah satu cara untuk kita mendapatkan bentuk badan yang menawan ialah dengan mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang ya, maksudnya ikut diet yang seimbang ya, yang mana disyorkan oleh pakar pemakanan. Dan kalau kita tengok ya, aktiviti kata orang tu gaya hidup yang tidak seimbang seperti di kaca TV ya, saya kira ramai di antara kita yang mengamalkan pemakanan seperti ini ya, Farid, yang mana saya kira ya sangat-sangat tidak baik. Dan sebenarnya salah satu cara untuk kata orang tu mendapatkan bentuk badan yang menawan, anda boleh dapatkan apple stocks dan juga orange stocks di Asia ya. Dan kalau kita tengok ya, dekat kaca TV disebabkan oleh faktor pemakanan ni Farid, sampai susah nak menggayakan baju fashion kegemaran dia, susah nak bergaya, rasa rendah diri ya, dan terpaksa cari baju yang kata orang tu saiz lebih besar ya. Tetapi setelah mengamalkan apple stocks dan juga orange stocks serta mengamalkan gaya hidup yang seimbang, pemakanan yang lebih baik, amalkan air kosong yang banyak setiap hari ya, InsyaAllah ya, anda boleh dapatkan kata orang tu bentuk badan yang lebih menawan. Yang mana ya, apple stocks V Asia dicadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg, manakala orange stocks V Asia ini disyorkan ya untuk badan lebih daripada 70 kg ya, yang mana apple stocks hanya berharga RM32 dan juga orange stocks hanya berharga RM36. Dan anda lihat video di kaca TV ya, setelah mengamalkan pemakanan ini ya, dapat gayakan baju fashion kegemaran, bentuk badan yang lebih menawan ya. Dan seperti mana saya katakan ya, dengan setiap pembelian apple stocks ya, pengguna akan mendapat shaker secara percuma, dan juga ya dengan pembelian orange stocks yang berharga RM36, anda akan mendapat shaker secara percuma. Dan istimewanya Farid, dalam apple stocks dan juga orange stocks ni ada ramuan seperti limau gedang ya, yang mana limau gedang ini dapat membantu merencatkan selera makan. Tambahan lagi ya, dalam ni ada ramuan seperti Garcinia cambogia, yang mana ya Garcinia cambogia ni sangat-sangat baik. Sebab apa ya? Pertama sekali ianya dapat membantu merangsang hormon serotonin ya, mencegah rasa lapar. Yang keduanya Farid, dapat membantu ya menghalang ataupun menghadkan penghasilan lemak ya pada tubuh badan. Dan seawal pengambilan dia 4 hingga 8 jam, anda akan ke tandas untuk membuang lebihan makanan yang tak terhadam. Itulah kebaikan apple stocks dan juga orange stocks yang anda kena cuba. Yang mana ya, saya ulang balik sekali lagi, apple stocks untuk berat badan kurang 70 kg, manakala orange stocks untuk berat badan melebihi 70 kg ya. Jadi dapatkan dengan segera, rasai kelainan seawal pengambilan apple stocks dan juga orange stocks di Asia ini ya Farid. Dan seterusnya, saya juga turut bawakan produk yang kedua, iaitu Perfect White ya, yang mana Perfect White ini adalah set penjagaan wajah ya, 4 dalam 1. Produk ini Farid bebas daripada bahan terlarang ya, seperti hydroquinone, mercury, yang mana saya kira sangat-sangat baik ya. Sebab apa, dalamnya ada ramuan seperti kata orang tu 4 produk asas, dan ramuan yang sangat istimewa ya, ramuan pencerahan kulit ya, yang mana dapat membantu mencerahkan kulit anda, mengatasi masalah jerawat, jeragat, bintik hitam dan juga kulit berminyak. Dan produk ini Farid sangat-sangat laris di toko-toko jamu ya. Dalamnya ada facial cleanser, kemudiannya facial treatment essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream yang sangat-sangat baik ya untuk masalah kulit wajah anda, jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit kusam ya. Dan sesuai untuk semua jenis kulit normal pun boleh dapatkan juga set Perfect White ni yang hanya berharga RM72 sahaja Farid. Dan kalau untuk luaran kita nak guna Perfect White ni Farid, jangan lupa untuk dalaman amalkan C+. Ini C+ merupakan produk terbaru V Asia ni Farid. Saya kira ya formulasi yang terbaru ni khusus untuk penjagaan kulit ya, kulit badan, kulit wajah. Kadang-kadang kulit badan kita berjerawat, menggerutu ya, kulit wajah ada masalah jeragat yang sangat tebal ya, daripada dalam kita perlukan rawatan Farid. Dan sebenarnya C+ dalam pack sachet ya, yang saya kira pack sachet 3 gram. Anda hanya koyak, terus kemam, tuang ke dalam mulut Farid. Dan 3 ramuan istimewa yang sangat hebat ya, formulasi pakar pemakanan yang kita gunakan dalam C+ ni adalah seperti astaxanthin, vitamin C yang sangat-sangat tinggi ya, yang sangat-sangat berkesan bila anda amalkan secara teratur. Dan yang ketiganya ada ramuan Hitayon ni, yang mana mengikut kajian dari Profesor Nakashino, ramuan Hitayon ni sangat-sangat baik untuk pencerahan kulit, dapat membantu mencerahkan melanin kulit yang gelap. Dan harga C+ ni hanyalah RM38 saja, ada 15 cc. Kalau anda nak dapatkan produk-produk V Asia, boleh dapati dia di toko-toko jamu yang berhampiran, ataupun anda boleh buat belian secara online ya di jombai.my, jombai.my, ataupun Shopee dan juga Lazada ya, yang mana sekira ya produk-produk V Asia boleh didapati di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran dengan potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Jadi kalau anda kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju.
perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik Farid. Secara dekat Farid, untuk saya. bentuk badan keinginan, jangan lupa dapatkan apple stock dia hanya RM32, berat kurang 70 kg, apple stock lebih 70 kg, jangan lupa dapatkan orange stock RM36, percuma shaker untuk kulit wajah yang cantik, jangan lupa dapatkan set perfect white 4 dalam 1 RM72 juga dijual secara berasingan. Dan jangan lupa dapatkan juga C Plus yang hanya berharga RM38, 15 cc ya, hanya kemam dan juga telan. Dan Farid dia yang follow Instagram Bahasiar.official, saya nak bagi 2 C Plus secara percuma. Jadi follow sekarang Instagram Bahasiar.official. Baik. Terima kasih Dato' Azril sekali lagi dari V Asia dengan rangkaian produk yang cukup berkualiti dan harganya berpatutan, cukup mudah untuk diambil. Baik, kepada para penonton wanita hari ini seperti mana yang dijanjikan, kita kembali bersama dengan Sufyan Suhaimi dengan lagunya Janji. Sedang ku menatapi mata ayumu menangis sedih. Jauh ku merasai kepedihanmu yang tak lagi sanggup kau tempuhi. Ku janjikan keikhlasan tanpa ada keraguan. Aku sadar ku bukan yang kau cinta, tapi jika ku ada peluang akan ku coba pertaruhkan jiwa raga semampunya untuk dirimu selamanya. Sedang ku menatapi mata ayumu menangis sedih. Jauh ku merasai kepedihanmu yang tak lagi sanggup kau temui. Ku janjikan keikhlasan tanpa ada keraguan. Aku sadar ku bukan yang kau cinta, tapi jika ku ada peluang akan ku coba pertaruhkan jiwa raga semampunya untuk dirimu. Izinkan ku bati hatimu yang sakit tak dihargainya. Janjimu itu akan ku genggam, takkan pernah terpadam, karena cinta ini untukmu. Aku sedar ku bukan yang kau suka, tapi jika ku ada peluang akan ku lafaz apa sebenarnya cinta yang terpendam sekian lama. Tapi jika ku ada peluang akan ku lepas apa sebenarnya cinta yang terpendam sekian lama.
Suami dah kahwin. Janji Farin? Janji Oh, dah kahwin ke? Tak, plot twist tu. Dia ada plot twist sebenarnya saya tak ada kahwin. Okey. Tak apa, itu yang kita akan tanyakan pada Sofian. Itu dia, lagu Janji tu Fatin. Saya suka Jasmine Suraya ni. Dia kena dalam video klip awak ni. Awak suka? Saya pun suka Jasmine Suraya. Dia kena dengan... Nanti kita nak cerita pasal video klip. Okey, tak apa. Janji ni, video klip tadi tu sebagai rujukan dah baru 4 bulan tapi telah menjangkau capaian tontonan sehingga 3.7 juta. Kan? Okey. Jadi, idea ini dan tentang plot twist tu boleh ceritakan? Sebenarnya kita tak expect tau sambutan Janji ni macam ni. So dalam 4 bulan kita dah reaching about 4 million views. So I think that's a very good start sebab the moment kita release lagu Janji je, walaupun kita dah siap shoot dan juga kita dah siap rangka-rangka promosi tapi kita tak sempat nak promo disebabkan PKP. But Alhamdulillah view dekat YouTube membuktikan yang lagu ni diterima baiklah. Walaupun kita tak promo secara hardcore lagi. Dan saya berterima kasih sebab saya rasa kita dapat sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Saya rasa more to vibes kot. Apa orang rasa melalui lagu. Bukan nak sampaikan apa, mungkin perasaan apa tu? Vibe tu daripada diri Sofian. Berapa rasa kecewa ke? Tak, lagu Janji ni sebenarnya ditulis oleh Ikon Fatah dengan Abang Saleh. Saya sebagai pelantun je. Jadi lagu Janji ni sebenarnya pasal macam mana orang berpegang pada janji dan juga macam mana walaupun orang tu dah tak bercinta, macam mana dia still keep the promises. So itulah cuba disampaikan dalam music video dan pemilihan Jasmine Suraya pun sebabkan pihak production memang suka dengan Jasmine dan saya pun dah kenal Jasmine dan saya rasa kita dah senang dah dapat chemistry. So terhasil lah. Dan nampaklah chemistry-nya di dalam video klip tu. Kalau kita tengok Fatin tadi memang di luar memang cukup menghayati dia. Minat saja. Okey, kalau saya tanya kenapa awak suka lagu begini daripada Sofian Suami? Sebab dia untuk perempuan lah dia sampailah. Kita dengar tu kita tak tahulah tapi dia okey, saya boleh dengar. Okey. Tapi ada satu menarik, mungkin saya mewakili penerbit juga ingin tahu kenapa plot twist dia tak jadi kahwin. Tak, sebab lagu ni kalau kita dengar it's a combination of a good and happy macam sad. Dia ada happy ada sad. Macam melody tu happy tapi kalau kita dengar baik-baik lirik tu macam sedih. So itu juga kita nak letak ada elemen romantik, elemen sweet tapi ada elemen macam sedih juga. Yes, mungkin sebab itu. So elemen sedih tu kita nak letak sedih-sedih sangat music video ni. So kita letak sikit je dekat hujung. So saya rasa menjadilah strategi tu. Tapi kan bila tahu Jasmine Suraya sebagai mungkin salah seorang daripada ni, macam mana penerimaan Sofian? Saya sangat seronok. Tak ada. Happy lah sebab kita tak ada waktu yang panjang untuk menghasilkan music video ni. So pihak production memainkan peranan yang sangat penting pada waktu tu. So bila dia propose jalan cerita, storyline dan sebagainya, diikuti dengan Jasmine Suraya sebagai calon heroin, saya rasa macam this is going to be an interesting. Bercakap mengenai Sofian Suhaimi ni cukup sinonim dengan lagu-lagu bergenre begini. Lirik juga begini. Jadi mungkin akan datang dah tahu ini mendapat sambutan yang cukup baik. Mungkin ada perubahan atau akan meneruskan lagi genre-genre begini. Sebenarnya saya ada beberapa lagu yang memang lari daripada kebiasaan saya. Lagu-lagu yang macam lebih rancak, kolaborasi bersama dengan artis-artis yang berada dalam kelompok muzik yang lain. So kita ada sebenarnya benda-benda tu, cuma belum rilis je. Dan insya-Allah lepas isu PKP, isu COVID-19 ni dah selesai, Malaysia dah free COVID, kita akan kembali memeriahkan industri muzik. Tak nak berlakon ke ataupun perancangan Sofian lepas ni? Lepas PKPP? Berlakon tu takut. Saya rasa waktu sekarang saya lebih fokus dengan bisnes saya je. Dan bisnes muzik tu je. Okey, setakat ini untuk lagu Janji ini mencapai harapan dan jangkaan anda ataupun kita harap mungkin untuk beberapa tempoh lagi ni akan dapat diteruskan lagi macam mana? InsyaAllah. Sebenarnya saya bersyukur dengan sambutan lagu Janji sebab honestly kita tak expect kita dapat reach 1 juta views setiap bulan. So macam 4 bulan dah dekat 4 juta. So itu saya rasa satu sambutan dan juga satu penerimaan yang baik. Betul. Satu kejutan juga. Ya, dan sebuah lagu dan dia jadi lagi happy bila lagu ni juga saya selalu dengar dekat radio. So macam lagu it's everywhere dan as long as orang dengar lagu kita, saya rasa happy. Maknanya lagu ini tidak jemu didengar untuk terus diputarkan. Sekali lagi tu ucapkan terima kasih. Selamat Sofian. Berjaya bukan sahaja untuk lagu Janji ini tapi di masa-masa akan datang. Saya pasti ramai yang menantikan. Terima kasih sekali lagi kepada Sofian Suhaimi. Baik, okey, kepada anda semua kita belum lagi sampai ke penghujungnya tapi kita akan berehat seketika, kembali lagi bersama dan dengan saya dan Fatin sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Janji.
Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Baik, kita dah sampai ke hujung siaran Farin berkenaan dengan topik kita hari ini. Pentingkah kejutan dalam rumah tangga? Okey, tapi apa yang mungkin saya nak katakan kepada kita semua dan juga Fatin, bahawa kejutan tu jangan dikaitkan dengan perkara-perkara material, sesuatu yang perlukan rasa bersusah payah dan sebagainya, kerana sekecil-kecil perubahan sikap, kasih sayang, pelukan ataupun kucupan atau penciuman adalah sekecil-kecil hadiah yang cukup memberi makna yang sangat besar. Mungkin itu yang lebih diingat berbanding daripada pemberian dari segi barang dan sebagainya. Okey, harapnya topik kita hari ini memberi tapi Fatin, manfaat. Dia ada satu lagi. Okey. Tentang kejutan ni, anda perlu menanggung risiko. Kalau tak jadi, jangan kecil hati, jangan apa. Tapi yang penting, kasih sayang itu. Cuba lagi lah tahun depan kalau tak jadi tahun ni. Menghargai, itu yang paling penting. Baik. Dan esok sesuatu yang saya kira orang kita sangat gemari, demo pelbagai jenis kudap-kudapan. Kalau saya suka keripik. Depan TV kan kita tengok. Awak suka apa kalau kudap-kudap? Saya juga keripik. Benda-benda macam itulah. Keripik pisang, keripik ubi dan sebagainya. Tapi itu memang antara sesuatu yang menarik untuk kita kongsikan esok. Mungkin ada sesuatu unik, sesuatu yang membeza kami bawakan pada WHI Extra pada hari esok. Bersama dengan Hawa dan juga Fiza. Dan sehingga kita bertemu lagi esok dan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Putri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari